Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu nak kongsi dan cikgu nak sambung pengajaran cikgu di dalam bab 2, masih lagi dalam tajuk daya dan gerakan 1. Kalau tak silap cikgu, subtopik 2.4 iaitu inersia. Sebelum kita pergi lebih jauh mengupas berkaitan inersia, so eloklah kita lihat idea berkaitan dengan inersia ini. So di sini ada gambar rajah yang memaparkan situasi sebelum dan juga selepas, di mana sebelum kita lihat buah-buahan ini yang ada di atas meja dan kain alasnya yang di atas meja lah. Tetapi selepas badut ini menarik dengan halaju tertentu, dengan kecepatan tertentu, kita dapati pasu bunga dan buah-buahan ini masih kekal berada di atas meja pada kedudukan asal, tetapi kain yang berada di atas meja itu telah tidak ada lagi. Itu telah ditarik oleh badut tadi. Ini adalah situasi yang mudahlah untuk menggambarkan inersia. Jadi inersia ni apa sebenarnya? Daripada situasi tadi, kita dapati sifat suatu objek. Sifat suatu objek lebih kepada sifat semula jadinya yang kekal. Yang kekal berada dalam keadaan asalnya, sama ada pegun ataupun bergerak dalam satu garis lurus dalam situasi halaju mala. Dalam situasi halaju mala, sini ada dua keadaan lah, satu halaju mala dan satu lagi pegun. Di mana halaju mala dalam kelas yang sudah cikgu dah tunjukkan bahawa halaju mala ini membawa maksud lain pecutan sifar lah, pecutan sifar. Jadi untuk menerangkan, untuk mengupas inersia, kita kaitkannya dengan hukum gerakan Newton yang pertama. So, hukum gerakan Newton yang pertama menyatakan bahawa satu objek, objek ni akan kekal dalam keadaan pegun atau bergerak dengan halaju mala dengan syarat tiada daya luar yang bertindak ke atas sistem tersebut. Jadi kita kaitkan hukum gerakan Newton pertama ini dengan fenomena inersia. Seterusnya kita lihat lebih detail lagi. Bagaimana hubungan inersia dengan jisim. Apakah perkaitan antara dua kuantiti fizik ini? So, cikgu gunakan sumber channel YouTube lah daripada cikgu Helmi. So, perhatikan video ini. Sama. Nak tanya, dua baldi yang kamu guna tadi, mana yang akan berhenti terlebih dahulu? Kamu agak-agak lah.
Yang kosong. Kenapa yang kosong tu akan berhenti dulu? Kau ada lagi ringan? Oh, okey. Lagi? Kamu buat tu. Siapa yang berhenti dulu tadi? Yang mana? Yang kosong. Yang kosong berhenti dulu. Siapa yang kosong berhenti dulu? Sebab dia lagi ringan. Bukankah kalau dia ada batu tu dia lagi cepat dah berhenti? Saya dah. Okay. Yang berhenti lagi lambat. Yang mana? Yang ada batu kan yang tak ada batu? Yang ada batu pasal apa? Pasal dia berat. Jadi bila dia berat apa dia jadi? Lambat tu berhenti. So kalau macam kenderaan kan, contoh kereta dengan bas tu, sama tak konsep dia ni? Tak sama? Tak. Sama. Maksudnya kalau dia lagi berat kenderaan tu, dia kena berhenti. Contoh dia macam lori, macam bas lah kan. So dia akan ambil masa untuk berhenti. Okey. So daripada aktiviti yang kamu lihat tadi, okey, kita simpulkan di sini bahawa inersia suatu objek mempunyai hubungan terus, mempunyai hubungan terus dengan jisimnya. Okey, di mana ayunan mengufuk beban dalam neraca inersia tidak dipengaruhi oleh daya graviti, tetapi tempoh ayunan mengufuk beban pada neraca inersia bergantung kepada jisim plastisin lah. Ataupun batu tadi. Jadi, apa yang kita simpulkan di sini adalah semakin besar jisim objek, semakin besar inersia objek tersebut. Dan eksperimen yang sama juga, pelajar boleh rujuk dalam buku teks, muka surat 53, iaitu eksperimen 2.2 dalam bentuk lain lah. Yang itu kita gunakan bilah gergaji dan juga plastisin. Konsep lebih kurang sama, cuma dalam video tadi eksperimen itu lebih mudah dijalankan lah dan dekat dengan kamu. Jadi kita nak lihat pula sekarang ni situasi inersia dalam kehidupan harian. Okey, contoh yang biasa kamu nampak di sini, yang kamu pernah nampak tapi mungkin kamu tak tahu itu sebenarnya adalah fenomena inersia. So duit shilling yang kamu nampak ni dalam kes yang pertama, okey, duit shilling itu diletakkan di atas sekeping cardboard ini. Okay, apabila kamu tarik dengan laju, mengufuk ni, secara mengufuk ni, kita akan dapati duit shilling ni akan terus jatuh ke bawah pada kedudukan yang sama. Pada kedudukan yang sama, cuma dia jatuh ke bawah. So, kita nampak dekat sini lah, inersia duit shilling itu mengekang kedudukan asalnya. Okay, kedudukan asal ni lah. Asal dia sama. Dia akan jatuh ke bawah tapi tempatnya sama. Langsung tidak berubah. Okay. Ini disebabkan oleh daya tarikan graviti. Okay, contoh lain, ni buku, susunan buku. Okay, apabila kita tarik satu buku daripada himpunan buku ini dengan cepat, so buku lain di bahagian atas tidak bergerak sama buku itu. Maksudnya kita tarik buku ni, tapi buku yang di atas ni tidak bergerak. Yang bergerak cuma buku yang cikgu pangkah ini. So, apa yang berlaku adalah buku-buku di atasnya jatuh ke bawah disebabkan oleh daya tarikan graviti. Maksudnya selepas kita keluarkan buku yang cikgu tanda pangkah ini, buku-buku di atasnya akan jatuh ke bawah menimpa buku yang di bawah ini. So, dalam situasi satu ini, kes yang pertama, kes pertama dan kes yang kedua, kedua-duanya di bawah pengaruh tarikan graviti bumi. Contoh lain, yang ini kita lihat fenomena di dalam bas yang sedang bergerak. Apabila bas mula bergerak, kelihatan penumpang bergerak ke belakang. Tapi apabila bas berhenti, penumpang bergerak ke hadapan. So, inersia penumpang akan cuba mengekang keadaan rehat atau keadaan gerakan yang asal lah. Ini kita pelajar-pelajar rasalah. Sama ada kita naik bas ataupun kita naik kereta ataupun kita naik motosikal pun kita akan alami. So, di sini inilah yang menerangkan perihal inersia. Kemudian contoh lagi yang dekat dengan kamu, botol sos ni lah. Cara kamu keluarkan sos daripada botolnya. So, kamu akan buat apa?
kamu akan menggerakkan botol dengan cepat ke atas dan ke bawah dan berhentikannya secara mengejut. So, apabila kamu berhentikan botol sos itu secara mengejut, sos yang di dalam botol itu akan terhinjak keluarlah, akan keluar daripada botol. So, ini disebabkan oleh sifat inisia sesuatu bahan tadilah. So, bahan yang rujukan kita adalah sos. Fenomena satu lagi yang kita biasa buat ni, apabila hujan, selepas kita lalu hujan menggunakan payung, kita akan pusing-pusingkan payung kan. Itu biasalah. Kita saja ikut je orang-orang tua kita buat, kita ikut. Kawan-kawan kita buat, kita ikut. So, sebenarnya ini juga merupakan fenomena inertia. So, titisan air di atas payung akan bergerak bersama payung apabila payung diputarkan. Apabila putaran payung diberhentikan secara mengejut, titisan air terus bergerak disebabkan oleh sifat inersianya. Titisan air akan meninggalkan permukaan payung, maka payung tadi kita akan dapati tidak berair lagi lah dan kita boleh simpan. Itu kita buang air hujan lah. Yang ini pun ada, tapi mungkin sekarang susahlah kita nak nampak. Kalau dulu cikgu selalu jumpa ni, cikgu sendiri pun buat. Dulu cikgu buat, cikgu tak tahu pun itu sebenarnya inersia. So, situasi ni apabila kita hendak mengetatkan kepala penukul kepada pemegangnya. So, bila kita tukul, biasanya longgar lah. Kepala penukul dengan pemegangnya longgar. So, kita hentak-hentakkan dia. Kita hentak-hentak-hentakkan dan kita dapati kepala penukul dengan pemegang ni menjadi ketat semula. Nampak fenomena inersia di dalam kehidupan amat dekat dengan kita tanpa kita sedar. So, bagaimana kita nak mengurangkan kesan inersia dalam kehidupan ini? So, yang pertama kita gunakan tali pinggang keleda ataupun tali pinggang keselamatan. Yang telah ada di dalam kenderaan, sama ada di bahagian depan ataupun di bahagian belakang. So, dengan menggunakan tali pinggang keleda, apabila kereta itu diberhentikan dengan secara mengejut atau secara kecemasan, so penumpang akan terumbang ke hadapan disebabkan inersia, tetapi tidak mencederakan penumpang lah. Sebab kita gunakan tali pinggang keleda dan dapat menghalang penumpang tersebut daripada terumbang ke hadapan. Cara lain kita gunakan beg udara. Di mana beg udara ni sekarang telah menjadi satu kewajipan lah. Dalam kenderaan-kenderaan komersial yang dijual perlu ada beg udara ni. So, perlindungan sistem beg udara ni akan membantu penumpang ataupun pemandu daripada terumbang ke hadapan. Apabila kemalangan berlaku, automatik beg udara ni akan terbuka. Secara tidak langsung, penumpang tidak akan terkena bahagian yang keras lah. Contohnya cermin ataupun steering kenderaan ataupun bahagian-bahagian lain dan kesannya mengurangkan kecederaan. Yang ini agak unik juga. Kita sering dapati lori-lori besar di luar sana. Kita menggunakan tali. Tali. Barang yang diangkut menggunakan lori diikat. Ikatan tali dapat menghalang barang-barang yang diangkut bergerak-gerak sepanjang perjalanan. So, contoh lain yang berkaitan dengan lori ni, kita boleh tengok lori yang begitu besar, kita dapati badan lori. Badan lori. Mungkin cikgu boleh lukiskan lebih kurang di sini. Terpisah. Terpisah daripada bahagian muatan di belakang. Ada barrier dekat sini. Cikgu tukar warna. So, ada barrier di sini. Ini pun adalah satu kaedah untuk mengurangkan kesan inersia. Ini contoh lain. Contoh lain, ada juga bahagian yang diisi dengan muatan ni dibina secara, kalau kamu perasan, tangki minyak lah, kita akan dapati ada susunan macam ni. Dia buat partition. So, ini juga langkah mengelakkan kesan inersia. Jadi, sekadar ini sajalah perkongsian cikgu pada hari ini. Selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.